Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fly dari Fly Effect. Ini adalah sambungan bagi tutorial saya yang pada 2 September lepas mengenai trendline. Bagaimana trendline mempengaruhi market forex dan bagaimana kita nak buat analisa dan mengetahui trend berubah melalui menggunakan trendline. Okey. Pada 2 September lalu saya telah buat trendline ni dan kalau siapa yang tak tengok lagi boleh tengok dekat Tele ataupun YouTube ataupun di WhatsApp group mengenai trendline. Jadi kita dah buat trendline itu hari. Kita dah buat trendline itu hari, berada di sini di sini. Kita telah buat di sini dan market telah naik. Kita nampak di sini bila break trendline telah tidak di break di major inner trendline sini, dia break pada sub trendline kita, dia akan terus naik lagi. Kalau begini kita dah tak boleh pakai sub trendline ni, kita akan naikkan dia, kita alihkan dia. Kita alihkan di sini. Jadi bila kita tahu, bila dia break trend ni, sub trendline ni, dia akan naik lagi. Tapi di sini kita lihat trend tidak meneruskan, buy trend tidak diteruskan kerana dia telah memecahkan inner trend line yang di sini. Kemudian dia retest kembali and then dia turun pada inner trend line yang pertama. Kita tengok gambar yang kita buat minggu lepas. Ini adalah gambar yang kita buat minggu lepas. Kita berada di sini. Kita berada di sini dan kita tengok. Selagi dia tak break inner trend line atau kita tak boleh buat apa-apa. Kan? Kalau dia break atas dan kita kena tunggu sama ada dia break atas ataupun break bawah. Okey. Jadi sekarang ni kita kembali pada hari ni. Hari ni bertarikh 8 bulan 9 8 September. Price telah bertukar. Kita lihat dia break atas ni, kita tahu dia akan pergi naik atas. Kemudian dia akan turun. Dia turun, dia break yang inner trend line, dia pergi kepada inner trend line lagi satu. Tengok momentum dia telah stop di sini. Jadi kita tahu bila dia break inner trend line, dia akan pergi ke inner trend line lain. Bila dia break inner trend line, dia akan pergi pada major trend line di sini. Jadi ini adalah cara kita menggunakan trend line sebagai panduan untuk kita tahu trend market itu sendiri. Jadi ini telah membuktikan yang trend line ini sangat-sangat berguna untuk mengetahui trend, mengetahui arah tujuan market yang sebenar. Kita boleh tahu, tapi kita kena sabar dan tunggu tunggu sama ada dia break trend line, sub trend line ataupun dia break inner trend line ni. Kalau dia break sub trend line, dia akan pergi naik atas lagi. Dia akan pergi naik atas lagi. Tapi kalau dia break inner trend line, dia akan pergi ke inner trend line yang pertama. Ini inner trend line kedua, inner trend line pertama. Bila dia break inner trend line yang pertama, dia akan pergi pada major trend line. Ini sangat-sangat terbukti dan berkesan untuk mengetahui trend-trend yang akan sama ada trend akan diteruskan ataupun market telah menukar trend. Okey, cara sekarang ni kita nak buat trend ialah begini. Kalau kita lihat di time frame yang lebih besar pun, dia akan lihat, nampak, kita akan dapat lihat yang dia akan kembali pada major trend line. Kita tengok yang besar pun, kita akan tahu dia break yang ni, dia akan pergi ke atas ni. Kalau dia break sub trend line ni, dia akan pergi ke atas ni. Tapi kalau dia break yang bawah ni, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah, mungkin akan naik balik pada sini atau dia retest balik di trend line ni. Jadi kita kena recap balik. Mula-mula kita buat major trend line.
Okey, ini dipanggil major trend line. Kemudian price telah lari daripada major trend line, kita akan buat satu lagi inner trend line. Inner trend line yang pertama. Dan bila price lari daripada inner trend line yang pertama, kita akan buat kita akan buat inner trend line yang kedua. Dan seterusnya. Selalunya ada 2 atau 3 saja inner trend line. Okey, jadi kita akan tunggu untuk dia break. Sama ada dia break subtrend line, begini dia break subtrend line. Ini dia break subtrend line. Selagi subtrend line ni dia bertentangan dengan inner ataupun major trend line. Untuk apa subtrend line? Ialah untuk kita mengetahui sama ada trend akan diteruskan atau tidak. Kalau dia pecahkan subtrend line, dia akan meneruskan buy trend. Tapi bila dia break kita punya subtrend line atau inner trend line, dia masih di bawah inner trend line di bawah subtrend line yang ini. Sebelum ni dia keadaan begini So jadi sekarang ni dia tak break inner, maknanya dia tak nak meneruskan buy trend, dia telah membreak inner trend. Jadi kita tahu the next destination untuk price GJ ni akan pergi pada inner trend line pertama. Jadi kita akan tahu benda ni sama ada market nak meneruskan trend ataupun tidak. Jadi bila dia break inner trend line ni, bila dia break inner trend, dia akan pergi pada major trend line. Kita tak ada cerita pasal benda lain lagi. Kita cuma cerita pasal kita sekarang ni kita akan buat tutorial hanya untuk trend line dulu. Jadi harap semua faham inner trend line apa dia punya fungsi, sub trend line fungsi dia apa, dan major trend line apa fungsi dia. Jadi setiap trend line ni kita kena lihat sama ada dia memecah ataupun ada rejection kat situ. Kalau dia memecah, maknanya dia nak meneruskan trend. Kalau ada rejection macam ni, dia break, dia memecahkan inner trend line, maknanya kita tahu dia nak bertukar trend. Jadi trend yang ini, inner trend akan menjadi major trend untuk downtrend sekarang ni. Bila kita lihat ada satu price yang jauh daripada major trend line, kita buat inner trend line yang lagi satu. Ini cara dia untuk kita buat inner trend, major trend dan subtrend. Subtrend berlawanan dengan major trend atau inner trend, dan major trend berada di luar begini. Ini major trend untuk time frame yang tertentu. Ini adalah untuk time frame H1, kita ada downtrend. Jadi bila kita lihat H4, dia masih lagi uptrend. Jadi ini adalah cuma retrace untuk H4. Kita tahu yang ini cuma retrace untuk H4. Tapi kita tahu destinasi seterusnya setelah dia break trend. Kita kena tahu. Kita akan tahu bagaimana apabila dia membreak inner trend line, kita tahu dia pergi mana. Bila dia break inner trend line, kita tahu pergi mana. Dan bila dia break major trend line pun kita tahu dia pergi mana. Ini adalah kita punya trend line punya fungsi. Fungsi trend line sangat-sangat efisien dan sangat-sangat membantu dalam trading kita. Ini bukan untuk newbie. Newbie ke ataupun orang lama ke, dia akan tetap berguna. Kecuali kita sudah tahu, kita sudah dapat membaca market dengan sendirinya, masa itu kita tak perlu lagi buat trend line ni. Tapi sebelum tu kita kena praktis macam ni dulu. Kita kena buat setiap pergerakan tu, kita akan buat trend line, sehinggalah kita mahir, sehinggalah kita hafal tentang perjalanan market tu sendiri. Masa tu kalau kita dah pandai dah, nanti kita tak perlu lagi lukis banyak-banyak trend. Jadi benda ni dia berlaku setiap masa.
Bila dia break subtrend line, dia akan naik. Bila dia break subtrend line, dia akan naik. Bila dia break subtrend line, dia akan turun. Kita nampak ni. Bila dia break subtrend line, dia akan turun. Dan bila dia break subtrend line, dia akan turun. Banyak contoh tempat yang kita boleh praktis. Kita boleh tengok yang trendline ni sangat berguna untuk membantu para traders untuk buat analisis ataupun mengetahui membantu dalam trading kita lah. Jadi kita kena faham bagaimana untuk buat trendline. Buat trendline adalah kita apa penanda arah dia mula-mula satu swing yang pertama. Satu swing yang pertama kita boleh buat trendline. Satu swing pertama kita boleh buat trendline. Di sini kita boleh tarik trendline. Ini dah swing kedua. Okey, ni tapi kita gunakan yang ni dulu. Tapi kalau di area ni tidak ada pemecahan SNR, kita akan bawa dia turun. Tapi kalau dia jauh, kita buat inner trendline pula. Jadi harap semua faham lah. Kita faham tentang trendline ni dan fungsi dia, dan kita boleh buat praktis lah. Kita buat latihan daripada market-market yang selepas yang lepas-lepas supaya kita lebih faham. Kita buat je. Kita praktis. Nampak di mana-mana pun dia akan terjadi sebagaimana yang telah kita bincangkan. Maknanya dia break inner trendline, dia break SNR, kemudian dia akan bagi pada major trendline. Simple, very simple. Sama juga. Kalau dia pergi dan bila dia break, dia akan retest, kemudian akan dia turun. Ini adalah normal. Bila dia break, dia retest balik trendline ni dan kemudian dia akan turun. Dia break, dia retest dan turun. Ini adalah nature struktur market. Dia kena retest. Dia akan ada retest. Okey. Dia akan ada retest, dia akan ada pullback dan dia akan ada retracement. Ini adalah pullback, retrace, pullback, retrace dan pullback. Jadi ini adalah struktur market. Salah satu unsur elemen yang penting dalam market ialah trendline. InsyaAllah kita akan sambung pada tutorial yang kedua tentang support dan resistance. Bagaimana menggunakan support resistance untuk mengetahui trend-trend dalam market forex, insyaAllah. Jadi saya ada masalah atau ada pertanyaan, sila PM saya dekat tele, WhatsApp ataupun di YouTube, insyaAllah. Assalamualaikum.